Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma aftah alaina hikmataka wa syur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa khtim lana bi alsinatina yafqahu aqwalana, amma ba'du. Alhamdulillah, pertamanya dan selama-lamanya sama-sama kita rafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan, kekuatan, keizinan untuk melakukan ketaatan ibadah kepada Allah. Maka segala ketaatan, kebaikan, perbuatan itu merupakan pilihan Allah, bukan pilihan manusia. Maka sebab itu kita mesti bersyukur kepada Allah dengan cara menzahirkan kebaikan. Ketaatan itu hanyalah semata-mata untuk membesarkan Allah. Mudah-mudahan tambahan pula kita masuk tahun baru, fasa baru yang sudah semestinya dijanjikan oleh Nabi dan Allah bukan suatu benda yang mudah ataupun akan masuk pada fasa yang kita akan lebih senang lena, tetapi akan lebih dihimpit dengan kesusahan dan cabaran, tekanan. Sebab apa? Sebab semakin pendek tahun ataupun semakin datang tahun-tahun yang baru itu mendekatkan kita pada kiamat. Maka bila cerita kiamat ni tak ada yang senang, tak ada yang mudah, kan? Bahkan semakin dekatnya kiamat itu, makin manusia itu direnyah dengan masalah keimanan, kepercayaan, prinsip dalam kehidupan. Maka ikatlah diri kita dengan keimanan, ketakwaan, dengan ilmu pengetahuan, dan dengan ilmu yang kita pelajari daripada orang-orang yang ada autoriti, para alim ulama kita. Mudah-mudahan Allah permudahkan urusan kita dalam kita menghadapi tahun-tahun baru yang mendatang, insya-Allah. Khabar semua sihat? Malam ni kuliah khas lah kita kata, sebenarnya awal Muharram. Baik, kita nak cerita apa? Nombor satu, tuan-puan sekalian, bila kita mati nanti, apa persiapan yang sebenar kita kena bawa? Apakah persiapan sebenar sebagai preparation untuk kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala? Yang pastinya bukan amalan. Banyak orang meletakkan satu kefahaman dan satu kepercayaan bila mati nanti nak kembali kepada Allah, yang kita bawa itu amalan. Kurang tepat. Allah sebut inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia, yang paling baik di sisi Allah, itu orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud takwa? Takut. Maka apa kaitan takwa dan bekal amal untuk kembali pada Allah? Kalau kita kembali pada Allah dengan rasa banyak amal, maka kenapa perlu takut? Tetapi Allah kata dekat akhirat kelak yang paling mulia, yang paling tinggi takwa. Takwa itu definisi pada sifat takut. Maka jangan salah faham. Dan bukan juga kita faham tak perlu beramal, amalan tak penting. Itu pun salah faham.
elok dah jadikan benda tu sebagai persiapan amalan untuk kembali pada Allah. Salah faham. Tinggal amalan. Bukan begitu. Hidup ni dua, syariat dan hakikat. Syariat ni tangan, hakikat tu sendi lengan. Kita punya sendi urat. Dia saling collaborate. Dia mesti inline. Maksud kata kalau luar cedera, sendi terasa sakit pedih juga. Tapi lebih bahaya, sendi kalau jam, cramp ataupun dia cramp, stroke, luar tak boleh bergerak. Maka mesti ambil dua-dua ni. Maka kena faham bila mana kita kembali kepada Allah. Kan, masuk tahun baru ni kita nak buat persiapan apa untuk Allah, bukan amalan. Kalau kita kembali pada Allah dengan rasa banyak amal, kita ni orang yang beramal, banyak amalan, maka tidak menatijahkan takwa ataupun takutnya kepada Allah. Skripnya takkan berlaku macam mana kisah ketika mana Sayyidatuna Umar bin Khattab dan juga Sayyidatuna Ali karamallahu wajh, ketika nazaknya dua Amirul Mukminin ini, tuan-puan sahabat-sahabat sekalian, berteriak macam budak kecil, sehingga para sahabat tegur, wahai Amirul Mukminin, kenapa kamu menangis seakan macam budak kecil? Apa kata Amirul Mukminin? Dialog yang lebih kurang sama pelik. Aku takut mengenangkan nasibku di akhirat kelak. Sedangkan dua sahabat Nabi ini dijanjikan syurga oleh Nabi Muhammad SAW. Maka kita perlu lihat sirah itu dalam konteks hakikat. Benda yang tersirat bukan tersurat. Tersurat kita nampak persiapan mati lagi. Itu dengan amalan, dengan banyak amalan, dengan rasa beramal, rasa baik, rasa mulia. Maka tidak takut-takut, matinya itu tidak dipandang sebagai hamba yang bertakwa kepada Allah. Sebab tu kita dah pernah sebut sebelum ini, dalam hidup ini tuan-puan sekalian, memadai kembali pada Allah, satu pahala kosong dosa, maka syurgalah tempatnya. Namun berhati-hati, bagi mereka yang faham hakikat hidup ini, banyak pahalanya tetapi banyak juga dosanya, maka tempat neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka jelas soal kejayaan dalam hidup ini bukan tentang banyak amalan ataupun rasa beramal, rasa baik, kan, rasa mulia. Bila mana kita rasa baik, rasa beramal, rasa mulia ini, takut-takut terikut-ikut macam perangai iblis, tertipu dengan amalannya dan pengetahuan. Kan, iblis kan makhluk Allah Ta'ala yang paling kuat ibadah dia, kan, antara makhluk Tuhan yang tinggi pengetahuan dia, tetapi tertolak daripada rahmat. Apa sebab? Memandang kelebihan dengan nisbah keakuan. Wa ana khairu minhu. Segala perbuatan baik, kan, pengetahuan yang ada itu, kebaikan yang dia buat selama itu, nisbah pada diri yang baik. Dia hamba yang banyak amalan, telah pun beramal dengan perintah Allah, maka tidak dijanjikan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat sekalian, sebab itu dalam surah Al-A'raf Allah sebut dialog antara iblis dan Allah. Wahai Allah, sesungguhnya aku bersumpah, aku akan berjanji akan menyesatkan umat manusia daripada depan dan belakang, kiri dan kanan. Dalam kitab tafsir, contohnya kitab Imam At-Tabari, dia menjelaskan kenapa tidak dinyatakan iblis tidak akan menggoda manusia daripada celah atas, depan, belakang, kiri, kanan. Tak dapat goda depan, dia akan goda belakang. Tak dapat belakang, kanan. Tak dapat kanan, kiri. Persoalan, kenapa tak digoda atas? Maka kata Imam Tabari, apa dia? Kerana atas itu tempat turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang kita boleh kaitkan tentang poin itu dengan perkongsian kita pada malam ini, tuan-tuan, sahabat-sahabat sekalian, nak jadi hebat bukan dengan amalan. Yang salah faham, bukan tak beramal,
Amalan nombor 2. Nak jadi ulama, nak jadi pandai, nak jadi hebat, nak jadi hamba yang bertakwa, amalan nombor 2. Nombor 1 apa dia? Amalan ini sunatullah, syariat yang mesti diamalkan. Sebab suruhan, Allah suruh beramal, betul? Tapi bukan keutamaan, bukan nombor 1, bukan primary. Tetapi ataupun kata guru kami, amalan ini merupakan syarat umum. Kemejadian kita sebagai hamba yang mulia, yang bertakwa itu pada soal melepasi syarat khusus. Maka apakah kaedah yang paling tepat untuk menjadi orang yang berubah, orang yang lebih baik? Kan orang-orang yang akan dijanjikan ketakwaan oleh Allah itu apa dia? Bukan amalan, tapi meminta pada Allah. Minta. Batu ajarkan anak-anak belajar nombor 2. Nombor 1, minta, berdoa pada Allah supaya mudah belajar. Beza orang yang baik dengan ilmu dengan orang yang baik, ataupun orang yang baik dengan barokah ilmu. Kan? Beza tu. Sebab tu kita diajar buat apa-apa amalan berdoa, kan? Keluar rumah berdoa. Walaupun pergi ke masjid, amalan, pergi ke masjid amalan, tetapi diajar. Indikator berubah mendapat kebaikan bukan amalan, tetapi minta pada Allah. Mudah-mudahan amalan kita persembahkan itu menjadi amal yang berubah. Itu kaedah dia. Maka berbalik pada poin tadi itu, apakah persiapan sebenar yang kita kena persembahkan kepada Allah bila mati nanti? Jawapannya bukan amalan, tapi apa dia? Kita kena kembali pada Allah dengan perasaan rasa banyak dosa, bawa dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan buat dosa, tetapi dalam hidup ini nak kembali pada Allah kena rasa berdosa, banyak dosa, pendosa kepada Allah. Baru tepat dengan matinya dengan nilai takwa kepada Allah. Baru takut, baru nak mati tu takut, kan? Sahabat-sahabat sekalian, satu ketika Aisyah tanya lagi, ya Rasulullah, apakah amalan manusia masuk syurga tanpa hisab? Apa kata Nabi? Amalan manusia masuk syurga tanpa hisab itu mereka yang menitiskan air matanya itu kerana takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis syariat Nabi sebut 2 air mata yang akan terpadam padanya api neraka. Maksud kata diharamkan tubuhnya untuk terkena neraka Allah Subhanahu wa ta'ala bagi 2 jenis air mata. Yang pertama apa dia? Air mata yang terkena debu-debu ketika mana dia berjihad fisabilillah, orang yang mati syahid. Yang kedua, air mata yang menangis kerana takutkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sepatutnya banyak amal itu bukan merasakan kita ni orang yang beramal, bukan. Ini silap kita. Kita beramal untuk rasa kita ni orang yang menjaga amalan, kita ni banyak amalan. Itu keakuan, bukan ketuhanan. Contoh matahari. Walaupun tengok matahari besar akan mengeluarkan cahaya yang cantik indah, kita kagum dengan matahari, zat matahari juga ataupun Allah yang menciptakan matahari. Kita tak teruja pun dengan matahari. Matahari ni makhluk yang istilahnya apa? Dia bukan berakal, dia bersifat mutki, tetap, pejal, macam tu je. Dia tak ada macam ni lah, boleh buat decision, boleh berfikir lah. Nak cerita yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah bagi tahu seluruh makhluknya di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah. Maksud kata apa dia? Semua makhluk Tuhan mengikut arahan Allah. Namun kali lihat, semua makhluk buat mengikut perintah Allah bukan untuk nampak makhluk tu hebat dah. Kembali kepada apa dia? Allah Ta'ala tu hebat, mengawal seluruh makhluk-makhluknya. Maksud kata tujuan amalan untuk membenarkan, menzahirkan kekuasaan Allah.
Kita nampak matahari bergerak pada paksi, bukan sifat matahari itu begitu dah, tapi menzahirkan Allah Ta'ala yang mengawal matahari. Maksud kata, kerja buat matahari itu tidak mengagungkan matahari, tetapi mengagungkan kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi beza kita manusia, makhluk yang degil. Apa sifat kita? Sebab tu kenapa musuh Islam, hina Allah, hina Nabi Muhammad. Kenapa? Dua sebab. Pertama, kita tak melaksanakan suruhan Tuhan. Boleh bayang tak? Seluruh dunia ataupun Malaysia ataupun tak payah semenyih ni, masuk azan subuh je berdengung-dengung, bunyi riuh, berpusu-pusu semai berjemaah surau dekat masjid. Kita suruh apa rasa orang Islam? Gigil tu. Wih, apa ni? Lah, pergi semayang je. Geruh. Nampak? Tujuan amalan, tujuan suruhan bukan nampak aku, bukan nampak aku baik, bukan nampak aku beramal, aku orang istiqomah dalam amalan, bukan. Tujuan melaksanakan suruhan itu untuk menggerunkan musuh Tuhan, menzahirkan kekuasaan Tuhan kepada musuh-musuh Allah. Sebab tu orang bukan Islam, hina Islam. Sebab apa? Azan subuh 4 orang datang. Memang game over, memang dia kepik-kepik gitu. Banyak kata Muslim sebenarnya je masuk azan 5 waktu, semua berhenti buat kerja, berpusu-pusu pergi masjid. Berani tak orang Islam lawan Islam? Weh, jangan cari pasal, jangan cari pasal. Dan itulah kekuatan umat Nabi pada zaman sahabat. Taatnya mereka itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan nilai keakuan, tetapi semata-mata untuk menzahirkan kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka persiapan kita untuk kembali kepada Allah itu dengan amalan, tetapi amalan yang membina sifat ketuhanan, yang menatijahkan amalan tersebut nilai kehambaan. Apa sifat hamba? Gerun takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka rupa-rupanya cara nak, sebab tu Allah Ta'ala nak digambarkan betapa Allah ni manja, lebihkan sayang sangat pada manusia ni. Antara hadis Nabi ketika Nabi perang Badar, maka ditawannya musuh-musuh Islam dalam perang Badar itu. Ada seorang wanita ke hulu ke hilir, macam cari benda, cari orang. Jumpa punya perempuan ni, dia bawa anak yang masih bayi, disusukan terus. Nabi nampak dengan para sahabat momen tu. Nabi tunjuk kemuliaan wanita itu begitu gelisah kerana kehilangan anak yang disayangi, yang dicintai. Jumpa anak tu, tuan terus susukan dia. Peduli apa? Masa tawan ke apa benda, cari anak. Seorang ibu kasih sayangnya pada anak. Maka tadi ketahuilah bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih menyayangi, lebih mencintai 10 kali darjah berbanding ibu itu yang menyayangi akan anaknya. Pernah hilang anak, baby, hilang di minit, apa rasa? Berhenti alam tak, baby, Allah. Ui, dengan ni roma, jantung jadi kebas, betul tak? Berhenti alam tak, baby. Kan, bini hilang kan baby. Iya ke? Kan? Baby hilang, berhenti alam. Betul? Tapi Nabi bagi tahu, ni hadis Nabi. Nabi bagi tahu Allah lebih menyayang berbanding ibu itu menyayangi akan anak itu 10 kali darjah. Allahu Akbar. Sebab tu kata Ibrahim bin Adham, nanti kita akan cerita tentang 10 sebab kenapa doa itu tertolak. Best, tak klise dia punya 10 poin ni, sahabat-sahabat sekalian. Hak Allah pada manusia, apa dia? Mengharamkan padanya itu masuk api dalam neraka.
hak manusia kepada Allah itu apa dia? Allah menjadikan neraka itu haram kepada manusia pada asalnya. Tapi kenapa ada cerita Allah menceritakan dalam Quran, dalam wahyunya, itu ramai manusia itu masuk dalam neraka Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab manusia tidak menjaga hak Allah Ta'ala pula terhadap manusia. Apa dia? Iaitu mengikuti akan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah dah cukup baik dah pada manusia, diharamkan pada kita itu untuk masuk neraka. Tapi kenapa ramai manusia itu akan masuk dalam neraka? Dua sebab. Pertama, berbalik perempuan tadi lah, kerana manusia itu tidak menunaikan hak mereka kepada Allah, itu mengikuti perintah Allah. Yang kedua, Allah tahu manusia akan buat silap, buat dosa, betul? Betul? Tetapi kenapa manusia tetap juga masuk neraka? Sebab apa? Tidak minta ampun setelah berdosa dia kepada Allah. Dua kesalahan. Satu, langgar hak Allah Ta'ala. Satu, normal lah, buat silap. Kan manusia mesti tergelincir dengan maksiat. Itu normal. Kan? Tetapi yang mendatangkan murka Tuhan dia tidak minta ampun. Tidak minta ampun, tidak taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat sekalian, sebab itu bila masuk tahun baru ni kan, antara benda kita nak fokuskan apa dia? Memperbetulkan salah faham tentang makna hakikat kehidupan kan? Sebab tu kita kena jadikan doa ini senjata perisai untuk kita menjadi hamba yang baik, hamba-hamba yang benar-benar melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-puan, hidup ni memang berat, susah nak jaga amalan. Senang ke nak berubah? Senang. Susah. Sebab tu Allah jadikan amalan nombor satu minta. Bahkan Allah lebih cintai mereka yang tak beramal tetapi merintih, ya Allah, susah nak berubah, ya Allah. Ya Allah, tolonglah ya Allah. Aku nak berubah tapi macam-macam halangan, ya Allah. Ya Allah, aku nak berubah, nak belajar, nak mengaji, tapi aku tak pandai mengaji, ya Allah. Lebih Allah cintai, belum beramal lagi, dah dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memadai. Tapi yang kerjanya melintih, oh, tangan cerita tu yang gitu sampai mati, doa je tak. Itu lurus, itu gila namanya. Itu mustahil lah orang yang melintih, yang ikhlas, tawajuh, meminta pertolongan Allah, Allah bagi kekuatan. Daripada beramal dengan rasa kuat, beramal dengan rasa kita yang beramal, kekuatan kita yang memilih untuk beramal, itu lagi bahaya. Sedangkan Allah sebut, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Allah jadikan dunia untuk Allah, bukan untuk dunia, bukan untuk kita, untuk Allah. Macam tadi ada orang tanya saya, Ustaz, kita dah berusaha macam-macam Ustaz, tapi tetap tak untung, masih kerugian dan macam-macam masalah mendatang. Usaha dah Ustaz, doa dah, tapi tak sampai-sampai lagi pertolongan tu. Dia cakap kat dia, sama-sama dia dua segmen. Pertama sekali saya sebutkan dia, ada orang Allah takdirkan hidup dia apa dia? Makom susah. Daripada muda sampai tua, meninggal dia doa kepada mustahil. Tapi lebihnya orang ini apa dia? Dia belajar akidah, sangka baik pada Allah Ta'ala. Ingat orang yang macam ini yang paling mulia. Apa dia? Ketika matinya itu tinggi darajah, walaupun di dunia kekal dengan makam ni, minta makam susah. Allah bayar dekat akhirat. Tetapi dia punya gantiannya dunia tu makam susah. Ada orang berniaga untung, ada orang berniaga berpuluh tahun tak untung. Sabar, yakinlah pada Allah Ta'ala. Mungkin Allah nak kamu mulia di akhirat. Dengan gantian itu makam susah, kan, makam sakit sepanjang kamu hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini satu jawapan. Ada orang itu kan, doa bertahun-tahun tak dapat anak. Sangka baik, redha kepada Allah. Dengan redha, dengan sabar, dengan syukur kepada Allah Ta'ala, matinya itu diangkat darajah. Rupa-rupanya Allah natijahkan dia, Masya Allah, aku ni hidup dengan makam susah.
Kadang kita nilai minta yang kita nak tak dapat itu satu benda yang rugi, benda yang sial, benda yang buruk, hodoh. Itu iblis punya cara fikir. Allah tak pernah sia-siakan kesusahan yang kita lalui dalam hidup. Tak pernah. Allah bayar ke akhirat. Tapi kita jahil dengan sifat Allah. Kita faham nikmat tu apa dia? Sihat. Kita faham kaya itu nikmat. Nikmat tu kaya, nikmat tu sihat. Dah. Nikmat tu apa dia? Sahabat-sahabat sekalian, taat tu nikmat. Sebab tu orang yang sihat itu nikmat, orang yang sakit itu azab. Namun orang yang sihat itu tetapi tidak taat itu azab. Orang yang sakit tetapi taat itu nikmat. Nikmat ni bukan ukurannya fizikal, material, keduniaan, kebenaran. Nikmat ini apa dia? Taat. Tak kisahlah kaya ke, miskin ke, ada anak, tak ada anak ke, bujang ke, kan, ataupun berkahwin dengan bini yang sangat garang ke, kekal taat, nikmat. Agama meletakkan makna hidup ni senang capai sebenarnya. Yang memberat-beratkan hidup ini kita yang jahil. Soalan, dok kita stres. Aduh, gaji 1,500 kan, macam mana lah orang sebelah tu gaji 45,000. Macam kiamat dah muka tu. Bila mati orang tanya, gaji kenapa 1,500? Buat apa kat dunia? Malas, tidur. Itu ke soalan kubur? Tak. Allah tanya ke SPM, QA, mati SPM aku dapat 1 habis kiamat. Habis kedudukan dengan malaikat. Ya ke? Kita yang mengada-adakan benda yang sifat itu tiada. Kita yang menstreskan satu benda yang bukan Allah ukur nilai. Kerja siapa? Iblis. Sebab itu memberontak dengan ketetapan Allah Ta'ala. Bagi A rasa sikit itu iblis. Orang beriman tak gitu. Orang beriman ni dia punya border dia apa dia? Syukur. Lepas tu apa definisi kaya? Kaya ni mesti orang banyak kereta, rumah, harta. Betul? Jam itu harta ni guna pakai untuk kesenangan, bukan kebahagiaan. Ni balikkan definisi makna hidup dengan makna agama. Tahu tenang, bau Tata rasa pakai Honda tu dah rasa macam, uish, ini dah terlebih daripada hak aku ni. Maksud kata pakai Honda Civic, tapi keliling kita masih miskin lagi. Orang berusaha dah pakai Civic tu. Contohnya lah. Ingat sahabat-sahabat sekalian, harta untuk kesenangan, bukan kebahagiaan. Kalau bahagia itu nilainya pada harta, maka beruntung orang kaya. Maka rugilah orang miskin. Sebab apa? Bahagia itu diletakkan pada nilai kebendaan kekayaan. Maka habis orang miskin, orang susah, habis. Kamu tidak dijanjikan bahaya oleh Allah Ta'ala. Waktu balik pada makna agama termuslim. Hidup ni dah rosak dengan makna barat, makna kapitalis, makna golongan orientalis, sekularisme, ism ni semua. Itu yang kita dihenyak. Hidup ni macam tak ada makna dalam kehidupan. Maka bahagia ni apa? Apa tempat bahagia? Bahagia ni jiwa yang cukup. Jiwa yang cukup. Sebab itu hati ni dia dua. Hati yang beriman, hati yang kufur, ataupun hati yang syahwat, nafsu. Nabi dah sebut dah, nafsu ni ibaratnya apa dia? Minum air seluas lautan dunia, tidak akan pernah puas. Tak pernah puas. Yang boleh memuaskan qalbu apa dia? Iman. Apa dia? Syukur, qanaah, redha, kan, sabar, kan, apa lagi? Tawaduk. Masuk iman, masuk agama, masuk tasawuf, semua cukup. Bahkan rasa dah berlebihan sangat.
gaji. Ada satu hamba Allah ni, dia pengalaman dia jumpa orang kaya ni, tanyalah, dia punya bulanan income dia bersih personal RM50,000. Dia hanya ambil hak dia untuk bulanan punya komitmen RM14,000 saja. Selebihnya Baitul Mal, dia wakaf, sedekah infak jariah. Nampak? Kenapa boleh ada pattern kewangan yang macam tu? Ada iman. Iman tu meletakkan cukup. Sebab tu makna kaya itu apa dia? Cukup. Apa? Kaya itu pada kaya hati. Hati yang merasakan cukup. Bahkan orang kaya yang rasa tak cukup dengan kekayaan dia, miskin. Makna kaya sebenarnya dia membina sifat cukup, itu kaya. Maka tuan-puan yang sederhana ini rasa cukup sangat dah, kan? Maka tuan-puan orang yang kaya secara mana hakikatnya. Secara mana hakikatnya, tuan muslim. Sebab itu kita kan kena tambah lagi pengetahuan itu. Dan pada tahun baru ni kena ingat, masuk tahun baru ni, masuknya tahun-tahun yang makin mendekat pada fitnah akhir zaman. Kita ambil sirah Nabi, fatrah Nabi di Mekah dan Madinah. Dan kata guru kami, kita berada pada fatrah Mekah. Apa dia? Dihina, direnyang. Maka keywordnya apa dia? Sabar. Absorb, telan dia. Sebagai persiapan tarbiyah, kesabaran, keteguhan, menjaga iman. Maka persiapan untuk masuk fasa yang kedua, apa dia? Fasa kemenangan. Tapi ingat, Islam bila menang, dua dia punya ancaman besar. Pertama, akan bertambah musuh bagi orang beriman. Bermula Madinah punya fasa lah, banyaknya perang. Perang Badar bermula Nabi hijrah ke Madinah tahun yang kedua. Berderet-deret perang sampai Nabi wafat. Ingat, awas. Kita nak Islam menang, belum lagi. Allah belum filter habis. Belum. Bila lengkap, cukup kuara untuk mendepani kemenangan daripada Allah Subhanahu wa taala, ada dua ancaman. Bila Islam menang, dua ancaman yang akan datang. Apa dia? Akan bertambahnya musuh-musuh negara Islam. Mampu ke? Bersedia ke? Kenapa tak ada khalifah lagi sampai sekarang? Jawapannya simple. Bila adanya khalifah, akan adanya seruan jihad fisabilillah. Dan bersedia ke? Pergi Rusia, pergi Arab Saudi, pergi Amerika, berperang dengan musuh-musuh Allah pada peristiwa Malhamatul Kubra, pertempuran tiga agama, Nasrani, Yahudi dan juga Islam. Hadis sahih. Yang kedua, apa ancaman fatrah Madinah? Bermula zaman Madinah lah adanya golongan munafik. Fatrah Mekah tak berlangsung munafik. Nabi tak pening dengan golongan munafik, tak ada, solid. Sebab tu ketika di mahsyar, Allah SWT suatu waqiah, tiga golongan Allah akan asingkan. Ashabul yamin, ashabul shimal, dengan minal sabiqun al-awwalun. Ashabul yamin siapa? Orang yang dapat buku amal dengan tangan kanan. Ashabul shimal, orang yang dapat buku amal dengan tangan kiri. Yang ketiga siapa? Minas sabiqun al-awwalun, golongan yang terawal. Siapa? Sahabat Nabi. Yang berada, ulama ada kata, sahabat Nabi yang ketika berada di fatrah Mekah. Kenapa mereka diasingkan? Allah reserve, Allah specialkan golongan as-sabiqun al-awwalun. Mereka terima agama tanpa evidence. Kita kekal Islam sebab ada ulama. Kita ada tauladan, bukti, proven result. Satu persatu kebenaran tu nampak, apa yang Quran kata, apa yang hadis kata, nampak. Kita beriman sekarang sebab ada evidence. Maka orang begini cukup menjaga perintah Tuhan, apa yang kamu yakin. Tapi golongan sabiqun al-awwalun terima Islam dengan tanpa evidence. Nampak? Isra Mi'raj. Berapa ramai sahabat Nabi murtad ketika peristiwa Isra wal Mi'raj.
Sekarang heboh pasal mengaku Imam Mahdi. Oh kita, oh ya Allah, betul lah, tak boleh fikir ada ke Imam Mahdi. Soalan, tiba-tiba memang saat Allah munculkan Imam Mahdi, jumpa kita. Terima tak? Pula bye-bye. Allah, ni guru saya kami sebut. Duk kita duk skeptik kan, ngaku Imam Mahdi, ya Allah, apalah jahil, ya Allah, tak boleh fikir. Tak boleh fikir, datang yang betul. Aduh. Astaghfirullahaladzim, istighfar, ya Allah. Berani-berani orang sekarang mengaku Imam Mahdi. Aduh, kita tak nak. Itu namanya, sebab tu kata guru kami, rukun agama 4, bukan 3. Iman, Islam, ihsan, tanda kiamat. Rukun agama ni mengambil daripada hadis Jibril, umul hadis tentang datang malaikat berlutut dengan Nabi, kan, mengajar akan Nabi itu tiga agama kan. Mahwal iman, mahwal Islam, mahwal ihsan, kan. Last kali ditanyakan apakah tanda kiamat, maka ulama ada 2 pendapat. Rukun agama 3, iman, Islam, ihsan, itu sepakat, ittifaq. Tapi ada pendapat lain yang menyatakan yang keempat, apa dia? Tanda-tanda kiamat. Imam-imam kita yang belajar agama ini, kan, tak cukup mendalami lagi ilmu agama, betul-betul muncul Imam Mahdi, saya tolak. Habis. Kita tak digolongkan oleh Allah sebagai tentera Ansarullah. Habis kita. Sebab tu, apa yang kita terima maklumat dekat luar tu, jangan totally reject. Rujuk ulama, belajar lagi. Kadang-kadang kita tengah reject tu ada yang benar. Kita reject kebenaran. Allahu Akbar. Habis salah-salah sekali. Habis. Tapi nak ceritanya, punya umat akhir zaman ni memang diuji betul-betul dengan agama, dengan kefahaman. Berperang ni berlaku bila adanya khalifah yang akan menyeru semua kaum umatul muslimin untuk keluar berjihad. Tapi malangnya, belum ada orang yang memerintahkan kita berperang, kita dah ambil berperang dah. Betul? Belum ada seruan berperang, kita sama Islam dah berperang. Habis. Perbalaan rumah tangga, betul? Rumah tangga, perbalaan adik-beradik, perbalahan kita punya persatuan komuniti kita. Berbalah habis orang Islam akhir zaman. Maka Allah tangguhkan kemenangan, tak layak lagi menang. Sebab apa? Masih bergaduh. Tak masuk 3 hari nak dekat, gaduh lagi. Fatafshalu wa tashabu rihakum. Allah sebut, bila mana orang beriman ini berpecah belah, fatafshalu, kamu akan digagalkan oleh Allah. Kamu akan gagal. Buat apa pun usaha, Allah gagalkan. Wa tashabu rihakum, Allah akan cari cerai-beraikan. Allah akan buraikan, supaya kamu akan terus menjadi lemah depan mata-mata musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab-sebab sekalian, kan, ini topik macam berat sangat. Ya, kan macam ada motivasi yang rasa ringan nak melangkah tahun baru. Ini macam lagi pressure dia. Saya tutup dengan satu kisah. Nak ceritanya, Allah Ta'ala berkuasa untuk pilih hamba-hamba ni untuk Allah cintai, Allah kasih. Sahabat-sahabat sekalian, pernah dengar tak kisah Nuaiman? Nuaiman ni Nabi janjikan ahli syurga, tetapi mempunyai perwatakan yang agak aneh. Pelik Nuaiman ni. Banyak kisah beliau. Antara yang sempat kita kongsikan pada malam ini, sebelum ini, Allahumma salli alaihi wasallam. Nuaiman ni, sahabat-sahabat sekalian, dia ni pemabuk. Dia minum arak hari-hari. Setiap malam dia akan mabuk minum arak.
Tapi peliknya Nuaiman, bila menjelang pagi besok dia akan jumpa Nabi untuk dijatuhkan hukuman hudud. Malam mabuk, pagi jumpa Nabi terus minta di rotan, dijatuhkan hukuman Nabi rotan. Malam mabuk, besok pagi Nabi rotan. Malam mabuk, Nabi rotan, besok pagi. Begitulah hari-hari non-stop. Sampai Nabi tak ada, tak terlayan Nuaiman punya perangai. Maka Nabi minta sahabat Nabi lain ganti untuk rotan Nuaiman. Tiba-tiba Nabi terdengar di kalangan para sahabat disebut pada Nuaiman, laknatullahi alaihi, laknat Allah bagi kamu wahai Nuaiman. Nabi kata jangan laknat, jangan laknat, jangan laknat. Sesungguhnya Nuaiman ini hamba Allah Ta'ala yang amat mencintai akan Allah dan Rasulnya. Ini sahabat Nabi. Sahabat Nabi kita jangan faham sirah. Kalau kita baca sirah sahabat Nabi ni, kita duk wayang Nabi, sahabat Nabi ni teratur kan, tertib kan, 24 jam berzikir. Tak gitu. Sahabat Nabi ni pun manusia, sahabat-sahabat sekalian. Cuma beza kita dan mereka. Sahabat Nabi ni, dosa mereka pada Allah Ta'ala makin kuat akidah imannya. Beza kita umat akhir zaman, dosa kita menipiskan iman. Apa buktinya? Nuaiman mabuk hari-hari, besok pagi sangkut dirotak oleh Nabi. Begitulah hari-hari. Soalan, pernah mabuk hari-hari? Pernah? Macam mana berfikir? Pernah Ustaz? Pernah ke? Tak pernah. Kita lebih layak masuk syurga berbanding Nuaiman. Tapi Nabi janjikan Nuaiman masuk syurga. Kisah lain tentang Muaz. Zana itu ya Rasulullah, mengaku dia berzina. Ya Rasulullah, aku dah berzina. Allah Maha Pengampun, taubat kepada Allah Ta'ala. Zana itu Rasul, aku dah berzina. Mungkin kamu ni cium-cium je kot. Zana itu ya Rasul, aku dah berzina. Mungkin kamu ni khayal, kamu mungkin tak sedar, kamu berpeluk-pelukkan je, tak sampai zina. Zana itu ya Rasul. Nabi muka merah padam, Nabi paling, Nabi jalan. Dia kejar Nabi. Zana itu ya Rasul. Bila 4 kali dia ulang, Nabi jatuhkan hukuman hudud pada Muaz. Ini sahabat Nabi. Dia tak buat lagi buat dosa. Sanggup dijatuhkan hukuman hudud di dunia lagi, supaya mati itu tidak dapat, supaya mati itu mendapat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kadang-kadang boleh buat main-main taubat. Nanti taubatlah. Allah kan Maha Pengampun. Oh ya dia macam member je. Kisah yang lain tentang perempuan yang mengandung akan anak zina. Dah kahwin. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku mengandungkan anak zina, jatuhkan hukuman pada aku. Nabi suruh balik, taubat pada Allah Ta'ala. Dia balik, taubat, jumpa Nabi. Aku dah taubat Rasulullah, maka jatuhkan hukuman pada aku. Allahu Akbar. Dah taubat dah, jumpa Nabi, nak jatuhkan hukuman aku juga. Maka Nabi kata, tunggulah kamu bersalin. Maka dia balik. Sampai bersalin, tak lama kemudian jumpa Nabi. Ya Rasulullah, aku dah bersalin. Aku dah melahirkan anak, dan aku nak jatuhkan hukuman hudud pada aku. Nabi kata, baliklah. Habis pantang dulu, besarkan anak kamu dulu. Dia balik, habis pantang, anak tu besar, usia kecil-kecil, usia macam anak saya, dalam 4-5 tahun, 6 tahun gitu. Dia jumpa balik Nabi, ya Rasulullah, anakku dah besar sedikit, maka kau jatuhkan hukuman pada aku. Allahu Akbar. Berapa tahun dah tu? Tak lupa dosa zina tu. Jumpa Nabi, nak juga dijatuhkan hukuman hudud. Maka bila begitu, Nabi jatuhkan hukuman rajam pada perempuan tersebut. Maka Nabi sebut, sesungguhnya wanita ini ahli syurga, mati tak berhisab. Allahu Akbar. Ini sahabat buat dosa juga. Sahabat Nabi ada yang soleh, ada yang minum arak, ada yang berjudi, ada yang merompak. Kalau tidak, tak ada zaman Nabi yang potong tangan tu. Ada yang berzina. Tapi beza mereka dan kita pada maksiatnya para sahabat itu, bertambah kuat imannya kepada Allah. Berbeza kita, semakin menipis iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni kisah tu tak cukup rare lagi. Nuaiman ada lagi rare cerita ni. Nak semayang ke, nak habis terus. Buka macam dah lapar. Boleh lah, habis terus lah. Cerita bukan habis dah. Umur pun tak banyak kan. Macam COVID isi hidup. Ada yang banyak sih.
cakap tenang. Kita cakap selalu seronok, yang dengar tu pedih. Lah, saya bina cerita ni. Ada dua lagi cerita. Yang kedua, Nuaiman ni dia ada satu habit apa dia? Dia akan suka buat Nabi ni, dia suka ambil attract Nabi, perhatian Nabi. Nabi memang senang nampak wajah Nuaiman. Seorang yang buat Nabi sentiasa tergelak dan ketawa, menghiburkan Nabi. Sampai tahu dia akan hari-hari menghadiahkan Rasulullah hadiah. Dia akan bagi, dia suka bagi Nabi hadiah, tetapi malam ni dia tak pernah bayar. Satu ketika dalam satu riwayat ni, dia jumpa Zaid bin Harith. Wahai Zaid, aku nak beli 2 ekor kambing untuk dihadiahkan kepada Rasulullah. Boleh? Duitnya, wahai Nuaiman, minta ke Rasul. Memang tu perangai dia. Soalan kedua, pernah buat perangai itu? Beli barang, delivery, orang tu kena bayar. Happy birthday, empat kotak pizza, seronok dah tu. Abang bayar bang, belum bayar. Prank. Tu Nuaiman. Dia kerap kali beri hadiah kepada Rasulullah tapi tak pernah bayar. Maka Zaid pun bawa kambing tu jumpa Nabi. Ya Rasulullah, ini 2 kambing dihadiahkan oleh Nuaiman kepada kamu. Terima kasih. Salam pada Nuaiman. Lepas tu Zaid pun diam. Ya Zaid, ada apa-apa lagi kamu nak cakap dengan aku? Duitnya ya Rasul. Duit Nabi tergelak. Bila Nabi nampak Nuaiman tengah menyuruh daripada balik tembok, Nabi tergelak. Sebab apa? Nampak kelibatnya Nuaiman. Itu panggil Nuaiman. Dia bukan prank Nabi, tapi dia tak berduit, tapi dia suka nak buat Nabi terhibur, seronok. Dia nak dapatkan perhatian Rasulullah SAW. Dan punya Nuaiman. Itu tak cukup raya lagi, ada lagi raya cerita dia. Satu hari datang delegasi daripada Syam, datang ke rumah Nabi untuk masuk agama Islam. Orang kaya daripada Syam datang rumah Nabi untuk masuk Islam. Maka Nabi pelawa delegasi Arab yang bawa unta merah, unta yang memang paling mahal zaman tu lah. Kan Syam dekat kawasan Rom. Rom ni memang kawasan pusat dagang dunia waktu tu lah. Barang terbaik semua kat Indonesia, belah-belah Rom sana tu. Azza-Azza. Jadi Nabi pun pelawa masuk, dijaga oleh 4 bodyguard Nabi yang memang lazimnya 4 sahabat Nabi ni, pertama Umar, Ali, Sa'ad bin Abi Waqqas dan juga Hamzah di Madinah. Sampailah turunnya ayat wa yaqsimuka minan nas. Ayat ini turun, Allah kata tak perlu bodyguard, Allah yang jaga Nabi supaya mudah akses. Siapa nak jumpa Nabi itu tak bila-bila masa, tak ada birokrasi, tak ada bodyguard. Allah yang jaga Nabi. Ketika benda turunnya wahyu wa yaqsimuka minan nas. Sebelum tu 4 sahabat Nabi yang masyhur yang akan jadi bodyguard Rasulullah. Tiba-tiba tak lama kemudian datang Nuaiman. Hamzah nak bergurau dengan Nuaiman. Ta'al ya Nuaiman. Mari sini Nuaiman. Cuba kau tengok unta-unta merah ni. Ini kalau kita sembelih, kita buat sate, buat makan ramai-ramai ni mesti sedap. Apa kata Nuaiman? Boleh aku sembelih. Tapi satu dia kata Rasulullah. Semua tergelak. Dia punya gurau dia kasar betul. Maka dah bergelak begitu, dibiarkan Nuaiman. Tiba-tiba sahabat Nabi ni berpaling pada kawasan unta tu. Semua unta terbaring sedang disembelih akan Nuaiman. Disembelih betul tu bos sekalian. Soalan ketiga, pernah buat macam tu? Surau ni buat korban 10 ekor, tiba-tiba esok semua tumbang. Nuaiman sembelih semua unta delegasi. Unta merah. Waktu dia cabut lagi. Kebetulan habis Nabi bermesyuarat dengan delegasi itu, keluar menjerit delegasi. Ya Rasulullah, unta kami semua mati. Kami datang sini untuk masuk agama Islam. Nabi pandang 4 sahabat. Nuaiman ya Rasul. Nabi ketuk kepala dia. Guru kami Nabi ketuk kepala dia. Pening memikirkan Nuaiman. Allah, Nuaiman buat hal lagi. Maka Nabi panggil Umar untuk dibayarkan 2 kali ganda. Umar ganti rugi semua dan bayar double, supaya tidak menjadi fitnah kepada agama. Maka Umar pun selesai tu, habis selesai dengan delegasi ni semua, dibalik Nabi terus dengan 4 sahabat tu pecuk kejar Nuaiman. Nuaiman lari sampai penusuk hujung kota Madinah, bertemu dengan seorang sahabat Nabi, ahli Badar. Assalamualaikum ya ahli Badar. Kamu ni orang yang soleh, dijanjikan syurga oleh Allah SWT, maka tolong selamatkan aku. Sesungguhnya aku sedang dikejar oleh penjahat-penjahat. Itu sahabat Nabi itu kata penjahat punya perangai Nuaiman. Jadi semangat tegak. Maka dengar begitu, baiklah,
aku akan sembunyikan kamu. Dia masuk dalam sebuah sumur yang memang sedang digali oleh sahabat Nabi ini. Tiba-tiba dia keluarkan kepalanya, ni riwayat dalam hadis cerita, dikeluarkan akan kepalanya Nuaiman, bagi kepada sahabat ini, wahai sahabat, jangan bagi tahu siapa pun, walaupun Rasulullah. Walaupun Rasulullah, mana mungkin Nabi datang sejauh ini. Baiklah, aku akan sembunyikan keberadaan kamu. Maka disuruh akan Nuaiman. Tiba-tiba Nabi sampai dengan pak sahabat Nabi itu. Assalamualaikum ya ahli Badar. Kamu nampak tak Nuaiman? Ya Rasulullah, sesungguhnya mata aku tidak terlihat akan Nuaiman di sini. Ya Rasulullah, sesungguhnya mata aku ini tidak terlihat akan Nuaiman. Maka Nabi faham, Nabi buka semua tersebut, nampak Nuaiman. Nuaiman keluar. Wahai Nuaiman, kamu telah menyusahkan aku Rasul. Apa kata Nuaiman? Ya Rasulullah, bukan salah aku, salah pak sahabat Nabi itu. Ya Nabi tak tahu asal usul cerita. Pandang sahabat tu, Nuaiman pecuk lagi. Nabi datang kejar. Okey ke okey? Pernah buat pakai macam tu tak? Jelas kita lebih layak masuk syurga berbanding Nuaiman. Tuan-puan, ada kisah yang lagi rare lagi. Hadis Nabi yang pernah dengar tak? Hadis Nabi sampai tergelak sampai dapat kursi tinggi. Antara banyak riwayat, punca Nabi tergelak sampai dapat kursi tinggi sebab jenakanya Nuaiman. Satu hari Sayyidina Abu Bakar jumpa Rasulullah, minta izin untuk bawa Nuaiman pergi berdagang ke negeri Syam. Ya Rasulullah, izinkan aku untuk bawa Nuaiman pergi ke negeri Syam. Nuaiman, kenapa Nuaiman? Saja aku nak bawa dia. Maka Nabi membenarkan, bawalah Nuaiman dan bawa sahabat Nabi pergi ke Syam. Sampai kat Syam, Abu Bakar bagikan tugas dia jaga makanan, binatang dan juga barang dagangan. Maka Nuaiman tanya, wahai Abu Bakar, apakah tugas aku? Maka kamu tak payah buat apa-apa, kamu terpulang, kamu bebas. Dibiarkan Nuaiman, maka Abu Bakar pun pergi berdagang. Tiba-tiba tak lama kemudian Nuaiman jumpa Suwaibih yang ditugaskan untuk menjaga makanan. Wahai Suwaibih, berikan aku sedikit makanan, aku lapar. Maka Suwaibih berkata, tak boleh. Sesungguhnya aku diamanahkan oleh Wakaf untuk menjaga makanan ini. Maka tunggulah Wakaf datang. Wahai Suwaibih, aku lapar, berikan aku sedikit makanan walaupun sepotong roti. Tidak boleh. Aku diamanahkan untuk menjaga makanan, tunggulah Wakaf datang. Wahai Suwaibih, kamu sedang bikin masalah dengan aku. Nuaiman ni memang cakap, dia buat apa? Dia buat apa tuan-tuan sekalian? Tunggu kuliah datang insya-Allah. Cik. Ada lagi sikit. Kau cakap macam tu. Maka apa dia buat? Dia pergi ke pasar tuan-tuan sekalian, dia cari orang jual hamba. Dia jumpa tuan, berapa harga hamba tu? 200 dirham. Yang tu 300 dirham. Itu 200 dirham. Tuan, saya ada hamba saya nak jual. Berapa harga? 20 dirham. Terkejut dia. Kenapa murah sangat? Sesungguhnya hamba ku ni orang yang baik, orang yang kuat bekerja, tetapi dia ada aib. Dan aku tak tahan dengan aib ni. Apakah aibnya? Dia ni hari-hari dia akan berteriak, aku bukan hamba, aku ni orang merdeka. Maka okeylah, boleh, setuju. Mana orangnya? Dia bawa pergi ke kawasan tempat bakar letak puak tu. Itu hamba aku sedang menjaga makanan aku. Pergi tangkap dia. Maka dibayarkan 20 dirham. Nuaiman ambil duit tu, pergi pasar, pergi beli makanan. Maka ditangkapnya Suwaibih. Maka Suwaibih cakap apa? Sesungguhnya aku bukan hamba, aku ni orang merdeka. Kami dah tahu. Ditangkapnya Suwaibih, dijual Suwaibih dekat mana? Pasar tu bos sekalian. Allahu Akbar. Jual sahabat Nabi. Pernah buat orang itu, jual anak buah pernah. Putih anak buah main bola. Jual, pernah. Suwaibih buat tu bos sekalian. Maka Abu Bakar pun datang, tanya Suwaibih mana? Ya wahai Abu Bakar Siddiq, Suwaibih telah dijual akan Nuaiman di pasar. Abu Bakar pergi pasar, dia tebus, dia beli balik Suwaibih. Allahu Akbar. Habis modal dia rasanya. Kenapa Abu Bakar balik cerita kat Nabi. Nabi tergelak sampailah hadisnya apa? Nabi tergelak sampai nampak gigi dan gusi Nabi Muhammad SAW. Sebab apa? Sebab kisahnya Suwaibih, Nuaiman. Dan kata kami dari riwayat lain, sejak peristiwa itu, setiap kali delegasi orang yang datang jumpa Nabi, Nabi akan cerita pasal Nuaiman yang menjual Suwaibih. Punya Nabi suka dengan sikapnya Suwaibih. Last, akhir cerita. Apa rahsia amalan
Nuaiman dijanjikan syurga oleh Allah SWT dengan janjian Nabi ketika saat dia meninggal dunia. Ini bentuklah Nabi yang menguruskan jenazah Suwaibik A to Z, daripada mandi, kafan dan kebumikan. Nabi menyentuh seluruh tubuhnya Suwaibik pula, Nuaiman. Sentuhnya tubuh Nuaiman. Apa maksudnya? Tangan yang disentuh akan tubuhnya Rasul itu diharamkan neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka asbab Nabi gembira, suka akan Nuaiman, Nabi telah menguruskan jenazah Nuaiman A to Z. Sebab itu Nabi menjanjikan Nuaiman itu masuk ke syurga kerana akan gelak ketawa. Waktu Nabi kebumikan, tiba-tiba Nabi cakap, wahai kalian sahabatku sekalian, boleh balik. Sesungguhnya aku nak tunggu seketika untuk mendengar soalan Munkar dan Nakir kepada Nuaiman. Aku bimbang Nuaiman tidak dapat jawab soal kubur. Sebab kata guru kami, antara mukjizat Nabi apa dia? Boleh dengar azab kubur, boleh mendengar soalan Munkar dan Nakir. Maka datanglah malaikat Munkar dan Nakir. Dalam hadis menceritakan, Assalamualaikum ya ahli jannah. Masya Allah. Suat Nuaiman tu sebab pemabuk, beli hadiah, Nabi bayar, sembelih unta, dapat apa lagi? Pergi jual Suwaibik. Tapi ketika datangnya malaikat menanyakan soal kubur kepada Nuaiman, Assalamualaikum ya ahli jannah. Allahu akbar. Man rabbuka? Allahu rabbi. Man nabiyuka? Ulang balik. Man nabiyuka? Aku kurang jelas. Ulang balik. Man nabiyuka? Jangan kuat-kuat orang tua dekat atas aku. Allah. Nabi tergelak. Bayangkan sahabat-sahabat, ketika saat dia dah meninggal dunia tapi mampu membuatkan Nabi tergelak ketawa. Itulah Nuaiman. Kesimpulan apakah moral of the story kedua? Pertama, mulai sekarang teruskan, tolong husnuzon dengan umat Nabi Muhammad SAW. Pasal tak video yang hina Nabi itu? Siapa yang lasah orang yang hina Nabi itu? Muka pecah tu. Muka pecah, rambut tegak dengan dai rambut dia. Tapi Allah pilih dia orang, walaupun luar nampak memang ahli neraka, tapi Allah pilih dia yang belasah orang yang hina Allah. Sebab apa? Cintanya sayang pada agama dan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kopiah tak ada. Sebab tu dalam bab membela agama ni, Allah yang pilih siapa yang Allah berkehendak. Maka sangka baik dengan umat Nabi Muhammad SAW. Ingat tak bosnya, semua dosa Allah Maha Pengampun akan dosa para hamba-Nya, kecuali satu dosa. Bukan tidak Allah ampunkan, tapi lazim yang sukar untuk mendapat pengampunan Allah. Apa dia? Iaitu sifat benci dengan sifat pembenci. Benci Allah, benci Nabi, benci umat Nabi, benci mak ayah, benci anak, benci isteri, benci adik-beradik, benci orang-orang yang mungkin dulu pernah buat salahkan kita. Sifat benci ini sahabat-sahabat sekalian, sukar mendapat maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Sifat pembenci, sifat iblis yang berdengki, benci, sumpah laknat sampai kiamat untuk menghasut, menyesatkan umat Nabi Adam alaihissalam. Semua dosa Allah ampunkan kecuali orang yang ada sifat membenci sama manusia. Awas. Awal Muharram diampunkan segala dosa kecuali satu dosa dia, orang yang berbalah bergaduh. Nampak? Bergaduhnya sama umat Nabi bala besar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Carilah titik pertemuan, titik persamaan umat Islam. TPRU kan satu kan, selingan dua-dua. Moral yang kedua apa sahabat-sahabat sekalian? Iaitu apa dia? Nuaiman masuk syurga sebab apa? Walaupun nampak gila, manusia dia ada angle buruk, jahilnya.
Tapi masuk syurga sebab apa? Sebab tinggi cinta pada Allah dan Rasul. Ni kita punya taman sebenarnya tenggelam banjir tak? Tenggelam tak banjir? Kena bala tak? Ke bumi ke kan, tanah, lekah ke? Ada? Kenapa tak ada? Sedangkan banyak tempat tenggelam dengan banjir, lekah tanah, ya betul? Kenapa tak kena? Ni last point, apa dia? Sebenarnya ni tersembunyi doanya kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita tahu siapa. Ni kampung kita punya taman ni. Kenapa selamat? Ada pencuri? Pencuri? Ada? Ada? Mungkin sikit lah. Boleh silap mencuri maksud kata ada bala sikit lah. Poinnya tempat yang terpelihara daripada bala Allah. Sebab apa? Doa ni kasih Allah Ta'ala. Saya yakin depan saya, kita semua ni ada doanya diangkat oleh Allah Ta'ala. Nampak gila-gila tu, nampak kuat gelap tu, nampak cakap kasar tu, tapi tengah malam yang menangis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, aku susah berubah, ya Allah, aku nak berubah, ya Allah. Menangis ni. Soalan terakhir, puan-puan nak menangis untuk dapat mati terpisah tadi tu, kan dah disebut orang yang menangis, menitiskan air matanya kata Allah Ta'ala. Soalan terakhir, puan-puan balik, lazimnya menangis sebab banyak amal ke banyak dosa? Siapa malam nanti seperti tahun baru ni bangun malam menangis sebab banyak amal, pergi klinik tu otak miring. Mana ada orang menangis, ya Allah banyaknya amal, ya Allah, ya Allah banyaknya amal, tak sangka ya Allah. Lempang malu-malu macam tu. Aku salah, aku pergi disim dah ni. Setuju tak? Kita banyak menangis sebab apa? Bukan banyak amal tu, banyak dosa kepada Allah. Itulah seringan-ringan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka la taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu taubat itu luas. Sentiasa menanti tiba siapa yang ingin meminta tawajuh, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kesimpulannya, hijrah pada tahun ini dua. Pertama dia, kembali pada Allah dengan rasa berdosa, bukan dengan rasa banyak amal. Yang kedua, belajar-belajar untuk menangis pada waktu sepertiga malam. Caranya macam mana? Mula banyak fokus, banyak dosa pada Allah, pada Rasul, pada umat, pada pasangan, pada anak-anak. Maka akan menitiskan air mata. Janji Nabi, siapa yang menitiskan air mata yang itu sekali takut pada Allah Ta'ala, maka akan mendapat syurga tanpa hisab. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.